Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ni cikgu akan rekodkan perbincangan soalan struktur nombor 5, 6 dan 7 untuk dilihat oleh anda semua pada sesi kelas hari Rabu pukul 1.10 hingga 2.10 kerana pada waktu tersebut cikgu ada mesyuarat. Jadi cikgu nak bersedia untuk mesyuarat, nak sembahyang awal. Jadi cikgu akan beri link um, 10 minit sebelum waktu kelas dan cikgu minta awak tengok kemudian awak salin jawapan yang betul lah. Okey, jadi cikgu akan share screen sekarang. Okey, jadi cikgu harap awak nampaklah skrin yang cikgu share sekarang. Okey, jadi kita akan mulakan dengan soalan 5 . Okey, cikgu baca soalan dulu. Okey, persamaan perkataan di bawah menunjukkan satu proses. Okey, kenapa ia panggil persamaan perkataan? Sebab kalau awak tengok di sini, dia bermula dengan perkataan. Kalau awak tengok di sini monosakarida. Monosakarida ni satu ringkas satu. Okey, kemudian melalui proses U, kemudian ia menjadi polisakarida. So, kalau ingat balik, yang ni dalam tajuk bab 4. Jadi daripada monosakarida ringkas satu melalui proses U, maka dia akan jadi banyak-banyak-banyak polisakarida dan air. Kemudian polisakarida yang banyak-banyak-banyak tu, yang banyak-banyak tu boleh dipecahkan balik menjadi satu. Boleh dipecahkan balik menjadi monosakarida. Okey, kita pergi kepada soalan, namakan satu contoh polisakarida. Okey, so dia nak contoh untuk polisakarida. Jadi kalau awak tengok di sini, cikgu ada cara untuk mengingat untuk polisakarida dan cikgu minta maaflah kalau cara mengingat ni tak sesuai untuk awak. Jadi kalau awak rasa awak jumpa perkataan yang lebih sesuai, akronim yang sesuai, awak gunalah. Jadi kalau yang cikgu ni, kambing gila seekor. Okey, kenapa gila tu? Sebab cikgu nak guna dengan ni. Cikgu nak gunakan dengan perkataan glycogen ni. Okey, jadi kambing gila seekor ni maksudnya kanji, kambing tu kanji. Okey, gila tu glycogen dan seekor tu selulosa. Okey, jadi ini adalah contoh-contoh polisakarida, iaitu awak boleh pilihlah mana-mana awak nak ambil kanji ke, nak ambil glycogen ke, nak ambil selulosa, mana-mana boleh. Okey, dan kanji ni ada dalam apa? Kanji ni adalah simpanan dalam tumbuhan. Kan awak belajar fotosintesis, glukosa yang terbentuk daripada proses fotosintesis akan disimpan dalam tumbuhan dalam bentuk kanji. Okey, dan disimpan dalam bijirin, ubi kentang dan kekacang. Okey, kalau glycogen ni adalah simpanan dalam sel otot atau sel hati haiwan. Ingat tak, glukosa berlebihan ditukar menjadi glycogen. Glycogen simpan di hati. Jadi glycogen ni datang daripada mana? Dia asal daripada glukosa yang berlebihan ditukar menjadi glycogen. Okay, dan akhir sekali selulosa, sel membina dinding sel. Okay, jadi mana-mana betul. Jadi kalau kita tengok jawapan pelajar ni, dia jawab kanji. So betul lah, 1 markah. Okey, seterusnya A2. Namakan proses U dan V. So dia nak nama proses U. Okey, jadi daripada 1 nak bentuk jadi banyak-banyak. Okey, U ialah proses nak bentuk. Cikgu kata bila nak bentuk, maka ia adalah proses kondensasi. So awak nampak tak? Macam contoh yang ni. Glukosa tambah glukosa melalui proses kondensasi dia jadi maltosa. Kenapa? Sebab glukosa ni ialah monosakarida. Okay, ni semua ni monosakarida. Gewe, Faris,
galak. So yang sini mono juga ni. So kalau tengok sini 1 tambah 1 dapat 2. Jadi yang ni yang awak nampak ni maltosa, sukrosa, laktosa ni ialah gula disakarida. Okey, gula disakarida 2. So disakarida ni ialah maltosa, sukrosa, laktosa. Jadi macam mana nak dapat disakarida? Mono tambah mono. So kalau tengok sini semua ni mono, mono, mono tambah mono. Mono iaitu gewe, faris, galak, glukosa, fruktosa, galaktosa. Cuma awak kena ada kemahiran sikit. Cikgu ada ajar glue untuk ma. So maknanya kalau glue tambah glukosa dapat maltosa. Okey, fruit untuk su. So kalau glukosa tambah fruktosa dapat sukrosa. Okey, kalau galak, galak untuk la. Jadi glukosa tambah galaktosa dapatlah laktosa. Jadi kalau proses 1 tambah 1 nak bentuk jadi banyak, maka proses tu adalah kondensasi. So kawan awak jawab kondensasi betul. Sebab daripada 1 nak jadi banyak, jadi dia kena U tu kondensasi. Daripada banyak kita nak pecahkan jadi satu-satu, pecah-pecah ni ialah lisis. Ingat pecah-pecah ni ialah lisis. Dan tambah air, barulah boleh dipecahkan. Sebab tu kita panggil hidrolisis. Jadi V ialah hidrolisis. So pelajar ni dapat 2 markah. Okey, jelas Okey, next kita pergi soalan seterusnya. Ali menggunakan enzim pepsin untuk menjalankan proses. Okey, jadi cikgu kan bila nampak huruf, cikgu terus minta pelajar tukar. Biasanya cikgu suruhkan terus tukar sebab cikgu takut nanti pelajar tersilap. Dia pergi buat U pula. So kita terus tulis. Okay, jadi Ali menggunakan enzim pepsin untuk menjalankan proses hidrolisis. Tetapi dia mendapati proses ni tidak berjaya. Terangkan mengapa. Okay, jadi kalau tadi, tengok contoh. Kalau tadi, katakan contoh cikgu ambil maltosa lah. Okay, cikgu ambil maltosa. Contoh. Kan tadi, semuanya berkait dengan karbohidrat kan? Apa cikgu karbohidrat? Yalah sebab glukosa kan? Glukosa tambah glukosa. Jadi maltosa. So kalau katakan contoh maltosa, kita nak pecah balik. Kena melalui proses lisis, maka jadilah glukosa. Jadi kalau awak tengok tadi, monosakarida, polisakarida ni ialah di bawah jenis karbohidrat. So bila karbohidrat, boleh kau nak guna enzim pepsin. Sebab tu bila dia buat proses ni tidak berjaya. Jadi cikgu pun apa pepsin? Okey, so kita katalah enzim pepsin tidak spesifik untuk bertindak kepada maltosa. Okey, awak boleh ambil contoh mana-mana lah. So kalau cikgu guna maltosa lah. Kenapa cikgu ambil maltosa? Kenapa tak ambil yang lain? Jadi cikgu ambil sebab maltosa ni kan kita kanji ke? Awak belajar ke kanji makan karbohidrat, kanji dipecahkan balik menjadi glukosa. So mestilah dia tu maltosa menjadi glukosa. So maksudnya kalau Ali ni guna pepsin, pepsin dia tak boleh bertindak terhadap maltosa sebab maltosa ni ialah karbohidrat. Jadi pepsin ni ialah protein. Maka enzim pepsin tidak spesifik untuk bertindak kepada maltosa. Okey, kenapa? Kenapa gitu? Awak kena sokonglah jawapan awak. Awak berilah ciri enzim. Kerana hanya substrat yang mempunyai bentuk yang saling berpelengkap dengan tapak aktif enzim boleh bergabung. Maknanya hanya substrat yang sesuai je yang boleh bergabung dengan enzim pepsin. So kalau awak mari maltosa tak boleh lah. Okey? Okay, jadi kesan akibatnya enzim maltase perlu digunakan. So kalau nak memastikan tindak balas ni berjaya, maka dia kena guna enzim maltase atau enzim selulase apa-apalah. Enzim yang untuk karbohidrat ni. Sebab awak tengok sini. Polisakarida nak pecah balik jadi mono. So mana-mana lah enzim maltase boleh, selulase boleh. Gunakan untuk hidrolisis polisakarida kepada monosakarida. Okey dah.
Jadi maknanya kalau dia guna pepsin tidak berjaya lah. Okey, cuba kita tengok jawapan pelajar ni. Hal ini kerana enzim pepsin merupakan substrat yang tidak sesuai untuk digunakan dalam proses hidrolisis. Hidrolisis siapa? Okey, dan perlu digantikan dengan protein. Merupakan substrat yang tidak sesuai. Enzim ni, pepsin. Kenapa pula merupakan substrat yang tidak sesuai? Substrat dia ialah sekejap cikgu baca balik ayat pelajar ni. Hal ini kerana enzim pepsin. Dia sepatut kena tulis macam ni. Hal ini adalah kerana enzim pepsin merupakan enzim yang tidak sesuai untuk bertindak untuk hidrolisis substrat ini. So jawapan pelajar ni ayat tidak lengkap. Boleh ni? Enzim-enzim lah. Substrat tu protein. Sebab enzim bertindak ke atas protein. So ayat ni macam salah. Ayat ni memang salah lah. Okay, jelas Kalau nak bagi betul dia kena macam ni. Enzim pepsin perlu bertindak terhadap substrat yang sesuai dengannya, iaitu protein. Okay? So tak boleh lah, tak dapat jawapan. Jawapan pelajar tu tak jelas. Okay, jelas Okay, kita pergi kepada soalan B1. Proses pencernaan boleh dilakukan dengan tindak balas enzim. Rajah 51 menunjukkan mekanisme tindakan enzim. Okay, jadi ingat sokmo-sokmo kalau hak besar ni, ini ialah enzim. Dan kenapa kita kata dia enzim? Sebab dia ada tapak aktif ni. Inilah kita panggil tapak aktif. Okay, yang kecil ni pula, ini ialah substrat. Ini ialah substrat. Dan bila dia bergabung, dia akan jadi kompleks. Bila dia bergabung jadi stokor ni, kita panggil kompleks enzim substrat. Okey, dan awak nampak tak bentuk enzim ni tidak berubah. Tidak berubah, masih kekal macam asal. Dan ini ialah hasil atau kita panggil produk. Hasil atau produk. Okey, tandakan right di dalam kotak pada rajah 5.2. Soalan BM ni tak lengkap, so kita ambil that represent enzim. So mana rajah ni yang menunjukkan dia adalah enzim? So jawapan dia yang ni lah. Kenapa awak kata yang ni? Sebab awak tengok di akhir tindak balas ni enzim tidak berubah. Okey, tidak berubah, tidak musnah. Okey. Yang kedua, berdasarkan rajah, nyatakan dua enzim. Awak nak beri ciri enzim ni, awak kena tengok rajah ni sahaja. Awak jangan tulis, kita ada banyak ciri kan. Kalau awak tengok dalam buku teks tu ada banyak ciri enzim. Enzim peka terhadap pH, enzim peka terhadap enzim peka terhadap pH, enzim peka terhadap suhu. Tak nak. Sebab yang ni dia nak rujuk kepada rajah ini sahaja. Okey, jadi nombor 1, struktur enzim kekal tidak berubah atau tidak musnah selepas tindak balas. Nampak dah? Dia tak berubah, dia tak musnah, masih kekal pada bentuk asal dia. Yang kedua, tindak balas enzim spesifik. Maknanya, enzim ni dia nak bertindak dengan substrat ni je. So kalau tiba-tiba awak tukar bentuk substrat yang jadi bentuk dia tak boleh. Okey, jadi hanya substrat yang mempunyai bentuk yang saling berpelengkap. Tolong hafal ayat ni. Dia hanya boleh bertindak dengan substrat yang mempunyai bentuk yang saling berpelengkap. Saling berpelengkap ni maksudnya boleh masuk. Dia boleh masuk dengan tapak aktif enzim yang boleh bergabung. Okay, so kita cuba tengok jawapan pelajar. Dia kata nombor 1, struktur enzim kekal tidak berubah atau tidak dimusnahkan selepas tindak balas. Okay, so dapat 1 markah. Yang kedua, tindak balas enzim spesifik, hanya substrat yang mempunyai bentuk yang saling berpelengkap dengan tapak aktif enzim yang boleh bergabung. So pelajar ni dapat 2 markah. Okay, kalau awak kata tindak balas ni adalah berbalik, kita tak nampak ada anak panah berbalik. Tak boleh, salah. Okay, kalau awak kata tindak balas enzim boleh direncat dengan perencat. Tak boleh sebab tak ada. Dia cuma jawab berdasarkan rajah ini sahaja. Okay, jelas Okay, kita pergi kepada soalan 5. Okay, rajah 6.1 menunjukkan hubungan antara sistem peredaran darah dan sistem limfa manusia.
Okey, namakan yang berikut. Apakah salur P, apakah salur Q? So, ini kita panggil stimulus. Jadi, stimulus ni awak jangan pandang enteng, jangan pandang ringan. Awak kena tengoklah. Awak kena pasti, oh ni arteri So, arteri ni bawa darah masuk. Jadi, kalau awak tengok, darah daripada jantung dibawa oleh arteri, masuk dalam. Okey, so bila masuk dalam salur P, P ni ialah kapilari darah. Okey, kapilari darah. Ni, semua ni kapilari darah. Okey, kemudian darah kan ada angkut oksigen lah, angkut nutrien. Jadi semua tu akan meresap keluar pergi ke ruang antara sel. Okey, dia terturas keluar. Nanti kita akan, cikgu akan rujuk nota ni lepas ni. Okey, kemudian daripada itu dia akan ke vena. So vena ni akan bawa balik darah masuk semula ke jantung. Okey, jadi sekarang awak minta untuk mengenal pasti apakah salur P. So salur P tadi ialah kapilari darah. Okey, manakala salur Q, awak nampak tak dia berhujung buntu ni? Hujung dia mati. Dia tak panjang, dia mati-mati sini je hujung dia. Okey, jadi salur Q ialah kapilari limfa. Okey. So sebelum cikgu pergi, cikgu akan terangkan sedikit tentang rajah inilah sebab kita nak ulang kaji balik yang awak dah belajar waktu awak di tingkatan 4. Okey, nombor 1. Cuba awak tengok dalam buku dia beri belah kanan. Tapi dalam soalan ni dia beri belah kiri arteri. So sebab tu cikgu kata awak tak boleh tergesa-gesa. Awak kena tengok mana label dia. Okey, so kita tengok Nombor 1. Darah yang sampai di hujung arteriol kapilari darah bertekanan tinggi akibat diameter kapilari darah yang kecil dan daya pengempaman jantung. So sebelum dia nak sampai ke arteriol, ini ialah arteri. Jadi darah daripada arteri ni, darah yang keluar daripada jantung kan? So bila darah yang keluar daripada jantung, awak bayangkan jantung mengepam, maka tekanan dia tinggi. Tekanan tinggi sebab daya pengepaman daripada jantung ni darah daripada jantung ni masuk ni. Kemudian darah ni dia masuk ke arteriol. Arteriol ni cabang-cabang kecil arteri. Cabang kecil arteri kita panggil arteriol. Okay, jadi awak nampak tak daripada cabang besar masuk ke arteriol, jumpa cabang kecil ni, kecil je diameter ni. Jadi awak bayangkan daripada besar nak lalu ke cabang-cabang kecil ni, itulah yang sebenarnya mewujudkan tekanan tinggi. Faham ke? Dia macam ni. Katakan contoh, kita lalu highway. Semua kereta laju-laju highway kan? Okay. Kemudian bila awak jumpa lorong kecil, kereta semua nak masuk ke lorong kecil ni. Semua kereta nak masuk. Tidak wujud jam Tidak akan berlaku jam. Semua kereta nak masuk ke lorong kecil. So akan bertolak-tolak. Jadi wujudlah tekanan tinggi. Okay, cikgu baca sekali lagi Darah yang sampai di hujung arteriol, kapilari darah, bertekanan tinggi. Kenapa? Sebab diameter kapilari darah ni kecil berbanding arteriol besar. Jadi pakat toloklah nak masuk. Wujud tekanan tinggi. Yang kedua, kerana arteri ni bawa darah dari jantung. So bila bawa darah dari jantung, ada daya pengepaman jantung. Jadi dua ni adalah faktor mengapa wujud tekanan tinggi. Okay. Nombor 2, tekanan tinggi ni membolehkan plasma darah meresap secara berterusan dari kapilari darah ke dalam ruang antara sel. Jadi disebabkan tekanan tinggi, darah ni dia meresap keluar. Dia kalau buku lama, silibus lama dia panggil terturas keluar. Dia macam terkeluar. Okay, meresap keluar sebab tekanan terlalu tinggi. Kerana di kapilari ni dia ada liang-liang kecil. Jadi darah-darah ni terkeluar.
Okey, plasma darah tu terkeluar, meresap keluar dari kapilari darah, terkeluar pergi dekat ruang-ruang antara sel ni. Dia terkeluar, jadi pergi ke ruang-ruang antara sel. Okey, nombor 3, plasma darah yang memenuhi ruang antara sel sentiasa membasuh dan dikenali sebagai bendalur tisu. Jadi sebab dia dah terkeluar, tak boleh panggil darah dah lah. Sebab dia terkeluar dah. Dia bukan darah dah. So dia dah jadi bendalur tisu sebab dia memenuhi kawasan ruang antara sel ni. Jadi kita panggil dia bendalur tisu. Bendalur tisu tidak mengandungi eritrosit, tidak mengandungi platelet dan tidak mengandungi protein plasma kerana bersaiz terlalu besar untuk meresap keluar daripada kapilari darah. Ingat tak tadi cikgu kata kapilari ni dia ada lubang-lubang kecil, dia ada liang-liang kecil. Jadi sebab itulah plasma tu terkeluar. Okay, sebab tekanan tinggi sangat, jadi plasma tu terkeluar. Kalau orang Kelantan panggil dia kata tubik. Sebab apa dia tubik? Sebab tekanan tinggi sangat. Lepas tu ada lubang-lubang kecil, jadi dia tertubik. Tapi eritrosit, sel darah merah, platelet, protein plasma tak boleh keluar dan ia kekal sebagai darah. Kenapa dia tak boleh keluar cikgu? Sebab eritrosit, platelet dan protein plasma adalah bersaiz besar. Dia tak boleh nak keluar. So dia masih lagi dipanggil darah. Okey. Nombor 4, bendalur tisu membolehkan pertukaran bahan dalam darah dan sel berlaku. Apa cikgu? Yalah sebab yang terkeluar tu nutrien, glukosa, apa lagi, air. Jadi membolehkan pertukaran berlaku. Dia digunakan oleh tisu-tisu, oleh sel-sel. Nutrien dan oksigen meresap dari bendalur tisu ke dalam sel badan. Nampak? Dari bendalur tisu dia pergi ke sel-sel badan. Sel-sel badan pun guna nutrien dan oksigen. Lepas tu bila dah guna, bahan buangan dan karbon dioksida meresap dari sel pergi ke kapilari darah. Okay, pergi ke kapilari darah melalui bendalur tisu. Maksudnya lepas guna sini, bahan-bahan tu akan masuk balik. Masuk balik dalam kapilari darah sebanyak 80% dan pergi semua ke vena. Maksud cikgu, yang dah terkeluar tadi, 80% tu akan masuk balik jadi darah balik, dibawa oleh vena pergi ke jantung semula. Yang toksin masuk, katakan contoh tadi, 100% terkeluar, tolak 80%. So tinggal lagi 10%. 10% lagi nak pergi mana? 20% lagi. 20% lagi akan masuk dalam kapilari limfa. Ni, dia akan masuk. Yang selebih tak nak masuk. Dia masuk dalam kapilari limfa. Okey, kita pergi kepada soalan seterusnya. Okey, terangkan pembentukan bendalur arc. Okey, jadi kalau tengok soalan, sekejap cikgu back balik, cikgu nak tengok, nak pastikan apa bendalur arc. So dia kata bendalur arc ni, cuba tengok gambar. Oh, bendalur arc ni bendalur yang duduk di luar ni. Okey, jadi bendalur arc ni adalah bendalur tisu sebab dia duduk di luar-luar memenuhi ruang antara sel. Jadi cikgu pun tukarlah, terangkan bagaimana berlaku pembentukan bendalur tisu. Okey, jadi kena ceritalah. Jadi sebelum kita pergi kepada proses, apa bendalur arc ni? So bendalur arc adalah tisu ataupun bendalur interstis ataupun bendalur sel. Mana-mana boleh. Bendalur arc ialah bendalur tisu atau bendalur interstis atau bendalur sel. Macam mana boleh terbentuknya bendalur tisu? Yang pertama, diameter. Bagi tahu dulu, diameter hujung arteriol lebih besar daripada kapilari darah. Jadi darah yang sampai di hujung arteriol kapilari darah bertekanan tinggi kerana daya penggemaman jantung. Yang ni tadilah. Ni. Darah bila sampai dekat sini, oh dia kata jalan kecil dia jumpa dah. Diameter kecil. So, wujud tekanan tinggi.
Tekanan tinggi menyebabkan plasma darah meresap secara berterusan. Maknanya dia terkeluar daripada kapilari darah pergi ke ruang antara sel. Dia terkeluar. Pergi ke ruang antara sel. Jadi bila dah terkeluar, pergi ke ruang antara sel, maka jadilah bendalir tisu atau bendalir sel atau bendalir interstis. Okey, yang jadi bendalir tisu tu apa? Yang jadi bendalir tisu tu ialah asal-asalnya ialah dia tu darah. Cuma sebab dia bersaiz kecil, sebab tu dia boleh meresap keluar dari kapilari darah pergi ke ruang antara sel sebab dia bersaiz kecil. Jadi kesan akibat dia, sebahagian komponen plasma darah bersaiz kecil seperti glukosa, asid amino, air dipaksa keluar ke ruang antara sel. Jadi bila keluar ke ruang antara sel, maka jadilah dia bendalir tisu. Faham ke? Okey, jadi nanti 90%, 80% yang sudah digunakan ni, yang sudah digunakan oleh sel-sel badan iaitu karbon dioksida, bahan buangan akan masuk balik dalam salur ni. Akan masuk balik dalam venul ke vena, vena bawa semula ke jantung. 10% lagi yang tak nak masuk. Dia kata toksil lah masuk dalam vena. So yang tu akan masuk dalam yang ni. Nampak ni yang warna coklat ni. Dia akan masuk dalam kapilari limfa. Dia jadi limfa. Okay, jadi tak perlu cerita yang masuk tu. Sebab kita nak pasal bendalir tisu sahaja. Okay dah? Okay, kita cuba tengok jawapan pelajar. Tekanan hidrostatik yang tinggi pada kapilari darah menyebabkan sebahagian plasma meresap keluar. Okey, betul. Cuma dia tak cerita kenapa wujud tekanan hidrostatik tu. Sebab saiz. So dia tak cerita. Tak apa, dapat markah. Molekul-molekul bahan terlarut yang bersaiz kecil dalam plasma darah seperti air, garam mineral, glukosa, asid amino meresap keluar dari dinding kapilari ke ruang antara sel. Okey, so dapat satu markah lagi. Cecair yang berada di ruang antara sel dikenali sebagai bendalir tisu. So dapat markah untuk apakah R tu? So pelajar ni dapat 3, tapi sebab markah ni 2, maka biasanya kita akan tulis max 2 markah. Maknanya pelajar ni dapat markah penuh lah. Okey, kita pergi kepada soalan seterusnya. 85% cecair tisu antara sel yang keluar dari darah mesti dikembalikan ke sistem peredaran darah. Yang inilah yang cikgu kata tadi. Dia dah keluar, nanti 85 ke 90 akan masuk balik. Dia mesti kena masuk balik ke venul, venul bawa ke vena, vena balik semula ke jantung. Dia mesti kena masuk balik. Hanya 10% je yang tak nak masuk. Faham ke tadi cikgu kata dekat akhir-akhir tu, dekat hujung-hujung kan dia macam ni gambar dia tadi. Okay. Kan gambar dia macam ni. So dekat akhir-akhir ni akan masuk balik ni. Sebanyak 85 hingga 90% akan masuk balik. Dia akan back balik jadi darah semula. Daripada bendalir tisu, dia akan masuk balik jadi darah semula. Lepas tu cikgu 10% lagi. 10% lagi memang tak masuk. Dia akan masuk dalam kapilari limfa sebab dia nak jadi limfa. Jadi soalan ditanya, terangkan apakah yang akan terjadi jika cecair tisu tidak dapat dikembalikan ke salur P. Dia tak boleh masuk. Sepatut kena masuk 85 hingga 90%. Dia tak boleh masuk. Dia tak nak masuk. So apa jadi? Jadi bendalir tisu akan berkumpul ataupun terperangkap di ruang antara sel. Dia duduk sini. Dia tak nak masuk. So dia akan terperangkap. Dia akan jadi duduk dekat ruang antara sel lama-lama, kau banyak. Maka tisu badan jadi bengkak dan kesan akibatnya orang itu menghidap edema. Edema ni apa cikgu? Edema ni sembab lah. Orang Kelantan panggil sembab. Mata sembab, tangan sembab, kaki sembab. Edema. Okey. Kita tengok jawapan pelajar dulu sebelum cikgu terangkan. So pelajar ni kata tisu badan akan membengkak. Okey, dapat 1 markah.
kerana terlalu banyak mendalih. Nampak tak? Pelajar ni, dia nak tulis mendalih tapi sebab ejaan salah. Nampak tak bahayanya ejaan salah? Mendalih terkumpul di dalam ruang antara sel. Sepatutnya bendalih terkumpul. So, dia dapat 1 markah. Okey, kita nak tengok apakah yang menyebabkan edema. Jadi edema ni, nampak tak? Yang pertama, kerana pesakit terlantar untuk tempoh yang lama. Pesakit lumpuh atau pesakit strok yang pergerakannya terhad boleh mengalami edema di kaki. Contoh macam kalau awak tengok pesakit lumpuh, pesakit yang strok biasanya akan ada biasanya di hospital dia ada fisioterapi lah. Okey, fisioterapis untuk orang kata untuk urut-urut dia, untuk gerak-gerakkan dia badan lah. Sebab tu kalau awak tengok orang yang lumpuh, kena urut-urut lah. Sebab apa? Bila kita urut, pergerakan darah tu, pengangkutan darah berlaku. Pergerakan darah lancar. Bendalih tisu, bila otot-otot tu mengecut mengendur, selagi ada pergerakan, otot-otot mengecut mengendur tu akan menolak balik. Bendalih tisu balik semula ke jantung. Jadi kalau dia tak gerak, bendalih tisu tak balik semula ke jantung. Jadi sebab tu dia akan jadi berkumpul ni lah. Dia jadi sembab macam ni. Begitu juga kalau macam kehamilan. Badan akan menghasilkan lebih banyak bendalih badan untuk memenuhi keperluan fetus yang membesar. Sebab tu kehamilan, semakin sarat dia dia mengandung, biasanya bila sarat dia kurang bergerak. Jadi bila dia banyak duduk, dia akan jadi sembab kaki. Jadi sebab tu kalau perempuan mengandung ni, dia digalakkan untuk berjalan perlahan-lahan. Maknanya buat senaman lah. Senamannya ialah berjalan perlahan-lahan. Dia tak boleh duduk, tidur je sebab nanti dia akan jadi sembab edema. Okey, lagi kerana kekurangan protein plasma, kekurangan albumin dalam darah. Kemudian yang ni kita tak panggil edema Yang ni kerana jangkitan parasit. Kita panggil Kita panggil filariasis limfatik. Kenapa? Sebab cacing parasit jenis Brugia menjadi salur limfa. Dia duduk dalam salur limfa dan menyekat aliran bendalih limfa. Jadi bendalih limfa akan berkumpul. Bahagian salur limfa yang bengkak tu. Okey, contoh kalau salur limfa dekat kaki ni, orang kata berkumpul, lama-lama pesakit tu akan menghidap filariasis limfatik. Kenapa? Sebab salur limfa dia tersumbat kerana ada cacing parasit namanya Brugia. Dan siapa yang bawa cacing ni? Cacing ini dibawa oleh gigitan nyamuk. Gigitan nyamuk tirut. Okey. Jadi ni kita panggil, ni lain lah ni. Bengkak juga tapi dia ada nama spesifik dia iaitu filariasis limfatik. Kerana salur limfanya yang tersumbat oleh cacing parasit. Jelas Okey. Soalan D. Pembedahan koronari atau pintasan jantung boleh mengatasi sakit dada atau angina. Semasa pembedahan, doktor mengambil salur darah daripada kaki. Sebab tu dia panggil pintasan jantung. Maknanya dia buat jalan lain, jalan pintas. Dia buat jalan pintas. Kenapa cikgu? Sebab salur tu dah tersumbat teruk dah. Ni awak nampak tak ni? Salur ni tersumbat teruk dah. Memang tersumbat. Tak boleh nak buat macam-macam mana dah. Nak buat angiogram pun tak boleh. So kena buang. Memang kena buang salur ni. Bila buang salur ni, dia kena ambil salur darah daripada kaki ataupun lengan ataupun dada sebagai salur yang baru. Sebab tu dia panggil dalam BI dia panggil heart bypass surgery. Pembedahan pintasan jantung. Maknanya kita buat salur lain. Kita lalu salur lain. Awak nampak dah salur lain. Ni kita ambil salur yang lain.
ambil sama ada daripada kaki, lengan dan letakkan di sini sebab salur ni dah tak boleh guna dah. Memang tersumbat teruk. Jadi dia panggil pintasan jantung. Okay, berdasarkan pengetahuan biologi anda, bagaimana salur sempit pada arteri koronari ni boleh terbentuk? Jadi kenapa salur ni boleh sempit, boleh terbentuk? Sampai kena buat jalan lain. Okey. Jadi kita tengok jawapan cikgu dulu. Apa yang menyebabkan jadi begini? Kerana pengambilan makanan yang mengandungi lemak atau kolesterol kena wajib ada perkataan berlebihan. Sebab kalau tidak berlebihan tak apa. Sekarang sebab awak makan berlebihan ni lah yang dia menyebabkan dia ni termendap. Kalau makan lemak saja tak apa. Makan kolesterol saja tak apa, tak ada masalah sebab memang untuk beri tenaga. Tapi masalahnya awak makan berlebihan. Jadi, apa jadi bila berlebihan? Berlaku pemendapan plak pada dinding dalam arteri. Perkataan ni. Dia termendap mana? Dalam dinding. Dinding mana? Dalam arteri. Katakan contoh ni arteri awak. Okey. Kalau kata pada salah. Kalau katakan contoh pemendapan pada arteri. Salah. Mungkin dia mendak sini kalau pada. Tapi kita nak dalam. Kena sebut cikgu wajib sebut dalam. Sebab dia termendak dalam ni. Ni dia jadi kohor banyak, kohor tebal. Salur jadi sempit. Jadi kena sebut pemendapan plak pada dinding. Sebab dia duduk dekat dinding. Dinding mana? Dalam arteri. Jadi kesan akibatnya menyebabkan lama-lama plak tu menyumbat dan terbentuk darah beku dalam arteri. Jadi makin lama makin tebal, makin lama makin tebal. Jadilah sempit. Jelas Okey, kita tengok contoh jawapan pelajar. Cikgu pelajar ni kata pembentukan dan pemendapan plak dinding dalam arteri. Okey, dapat markah sebab dia kata dinding dalam arteri. Plak terdiri pada kolesterol, lipid, tisu otot mati dan platelet yang tergumpal. Plak menyumbatkan lumen salur darah dan menyempitkan salur. So yang ni dah jawab untuk yang ni. Okay. Plak tu tersumbat kat mana? Kat dinding dalam arteri. Lepas tu dia kata plak daripada kolesterol, lipid, tisu otot mati. So kita nak berlebihan tu. Jadi pelajar yang dapat 1 markah. Okay, pelajar yang kedua, penumpukan. Ni mesti baca buku mana ni. Kita tak nak penumpukan, kita nak pemendapan. Jadi cikgu nak nasihat elakkan Google. Kecuali soalan tu memang tak ada dalam buku. Sebaiknya awak rujuklah buku awak dalam rujuklah jawapan awak dalam buku teks. Elakkan Google. Kecuali kalau tak ada dalam buku. Dan bila nak Google, pastikan pilih yang bahasa Melayu betul. Ni mesti bahasa Indonesia ni. Penumpukan. Kita tak guna perkataan ni. Jadi pembentukan atau pemendapan plak di dinding arteri. Di dinding arteri. Di dalam dinding arteri. So tak ada markah lah ni. Nampak tak? Simple je benda ni. Tapi dia termendak dekat dalam dinding arteri. Arteri mengeras dan membuatkan darah ke organ tubuh menjadi tidak lancar. Salah. Tak ada markah pun. Okay. Jadi ambillah jawapan-jawapan cikgu ni sebab ini adalah skema. Skema yang sepatutnya. Walaupun awak rasa betul dah jawapan awak. Tapi tak ada orang kata apa cara tulis tu salah. Okey, kita pergi kepada soalan 7, soalan last. Rajah 7.1 menunjukkan satu tumbuhan yang menjalani proses fotosintesis. Bahan X diperlukan semasa tindak balas bergantung pada cahaya dalam proses fotosintesis. Namakan bahan X. Jadi bahan apalah bahan X? Awak pun tengok. Sebab tu dia kata stimulus ni jangan lupa tengok. Oh, diambil oleh akar. Jadi bila diambil oleh akar tak ada benda lain ialah air.
Okey, soalan 2, terangkan apakah yang berlaku pada bahan X. X tu awak tak ganti selalu air. Terangkan apakah yang berlaku pada air yang dinyatakan dalam soalan A1 semasa tindak balas bergantung pada cahaya dalam proses fotosintesis. So dia nak suruh cerita tentang air itulah semasa tindak balas bersandarkan cahaya. Jadi apa proses kalau melibatkan air? Berlaku proses fotolisis air. Maknanya air tu kena pecah. Kenapa boleh pecah? Kerana cahaya mengujar elektron ke arah lebih tinggi. Tenaga daripada elektron digunakan untuk menghasilkan tenaga dalam bentuk ATP. Jadi bila ada tenaga, maka kesan akibatnya molekul air terurai. Okay, H2O. Bila dia pecah, dia akan jadi H plus dan OH negatif. So akan jadi ion hidrogen dan ion hidroksida. Ion hidroksida kehilangan elektron membentuk gas oksigen dan air. Boleh? Ion hidroksida ni cara awak nak ingat, awak nampak tak dia tolak? So bila tolak, dia akan kehilangan elektron membentuk gas oksigen dan air. Kalau ion hidrogen, awak nampak tak tanda tambah? Menerima elektron. Okay, menerima elektron membentuk atom hidrogen. Atom hidrogen ni lah akan masuk dalam tindak balas tidak bersandarkan cahaya. Jadi perlulah berlaku tindak balas bersandarkan cahaya sebab nanti hasil dia H plus ni akan masuk dalam tindak balas tidak bersandarkan cahaya. Okey, kita tengok jawapan pelajar. Bahan X akan mengalami fotolisis. Fotolisis apa? Fotolisis air. Tengok nampak tak? Tertinggal satu perkataan je. Molekul air terurai membentuk ion hidrogen dan ion hidroksida. Okey, betul. Pelajar ni dapat 1 markah. Okey, kenapa dia boleh terurai? Dengan kehadiran tenaga cahaya dan klorofil. Tak ada markah lagi. Ion hidroksida kehilangan elektron membentuk gas oksigen dan air. 1 markah. So pelajar ni dapat 2/3. Okey, soalan seterusnya. Gas Q dan gas T adalah gas yang digunakan, baca molek. Gas Q dan gas T adalah gas yang digunakan dan gas yang dibebaskan. Bila awak dapat soalan macam ni, awak tukar selalu. Gas Q, gas yang digunakan. Gas T, gas yang dibebaskan. Semasa proses fotosintesis. Nyatakan dalam peringkat manakah gas tersebut digunakan. Okey, so gas Q ni gas yang digunakan. Jadi bila gas Q, gas karbon dioksida sebab dia nak buat fotosintesis. Jadi dia tanya dalam peringkat mana gas tersebut diguna dan dihasilkan. Okey, diguna dan dihasilkan. So gas Q ni karbon dioksida. So gas Q dia tanya digunakan dan dihasilkan. Nyatakan dalam peringkat manakah gas tersebut diguna dan dihasilkan. Mana-manalah. So kalau gas Q, gas yang digunakan. Maknanya dia nak guna karbon dioksida. Kalau gas T yang dibebaskan. Nampak tak? Gas T ni ialah gas yang dibebaskan. So maknanya gas oksigen. Jadi oksigen ni dia terhasil dalam tindak balas bersandarkan cahaya. Dan kalau gas karbon dioksida, ia akan dibebaskan semasa tindak balas tidak bersandarkan cahaya. So soalan ni dia kena, orang kata apa? Memahami sebab awak nak kena fikir banyak lapis. Okey, kita pergi soalan C. Keamatan cahaya yang berbeza memberi kesan yang berbeza ke atas kadar fotosintesis. Ialah kalau cahaya banyak, fotosintesis pun tinggilah. Kalau cahaya kurang, kadar fotosintesis pun rendah. Sebab tu dia kata keamatan cahaya berbeza memberi kesan berbeza ke atas kadar fotosintesis.
Penggunaan gas Q. So, tukar selalu. Cikgu suka tukar sebab nanti cikgu pening dengan huruf-huruf tu. Penggunaan gas karbon dioksida dan gas oksigen juga dipengaruhi oleh kesan keamatan cahaya yang berbeza. Terangkan apakah yang berlaku jika penggunaan gas karbon dioksida dan penghasilan gas oksigen adalah pada kadar yang sama. Maknanya dia guna karbon dioksida dengan dia hasil oksigen sama. Okey, jadi kalau sama ni cikgu kata titik pampasan. Okey, apa keadaan pada ketika titik pampasan? Kenapa? Kerana kadar fotosintesis sama dengan kadar respirasi. Buat apa cikgu? Sebab kalau kadar fotosintesis dia bebas oksigen. Kalau kadar respirasi dia guna oksigen. Jadi bila dia guna oksigen, dia hasil karbon dioksida. Kalau kadar fotosintesis, dia bebas oksigen tapi dia guna karbon dioksida. Jadi sama. Maknanya kadar fotosintesis sama dengan kadar respirasi. Jadi bila sama, oksigen keluar, oksigen masuk sama, maka glukosa yang dihasilkan dalam fotosintesis digunakan oleh sel untuk menjalankan respirasi. Apa maksud dia? Okey, macam ni pelajar. Cikgu tahu ramai pelajar masih tak faham tentang titik pampasan ni. Awak kena tahu titik pampasan ni maksud dia apa? Respirasi. Pada masa titik pampasan tu maksudnya respirasi sama dengan fotosintesis. Okey, kalau fotosintesis dia guna karbon dioksida. Okey, karbon dioksida guna untuk hasil oksigen. Ni kalau fotosintesis. Kalau respirasi, dia guna oksigen tetapi dia hasil karbon dioksida. So, nampak tak cikgu kata tadi, fotosintesis sama dengan respirasi. Semasa titik pampasan, maknanya dia guna karbon dioksida. Sebanyak mana dia guna oksida, sebanyak tu jugalah dia guna oksigen. Sebanyak mana yang dia hasil oksigen, oksigen apa head maknanya dia duk pergi mari benda yang sama. Katakan contoh, kalau katakan contoh awak ada 100, awak simpan 100, awak guna pun 100. So maknanya tak ada hasil lah. Awak faham tak? Titik pampasan ni maksud dia glukosa yang diguna dengan glukosa yang dihasilkan tu sama. Maknanya tak ada apa-apa lah. Contoh awak ada 100. Sepatutnya awak ada RM100, awak guna RM50, awak boleh simpan RM50 lagi. Tapi awak sekarang ni ada 100, guna pun 100. So zero lah, tak ada simpanan. Jadi kalau awak ni hasil karbon dioksida 100, awak guna karbon dioksida pun 100 juga. Jadi sebab tu cikgu kata semasa titik pampasan ni fotosintesis sama dengan respirasi. Jadi kalau dia hasilkan karbon dioksida 100 semasa fotosintesis, dia hasil karbon dioksida semasa fotosintesis, dia hasil karbon dioksida semasa respirasi 100. Dia guna karbon dioksida 100 juga untuk buat fotosintesis. So tak ada simpanan lah. Okey, jadi bila dia macam tu, kesan akibatnya menyebabkan tiada glukosa yang ditukar kepada kanji. Faham ke tu? Sebab sepatutnya dia hasilkan glukosa semasa fotosintesis. Tapi sebab dia buat juga respirasi, maka dia akan bakar glukosa kepada tenaga. Jadi tak ada simpanan kanji. Jadi lama kelamaan hasil tanaman berkurangan, buah jadi kecil. Jelas Okey, so kita tengok jawapan pelajar ni. Berlaku titik pampasan, okey, dapat 1 markah. Iaitu kadar fotosintesis sama dengan kadar respirasi, dapat 1 markah lagi. Semua glukosa yang dihasilkan oleh proses fotosintesis akan diguna oleh sel untuk menjalankan respirasi. So nampak tak? Dia hasilkan glukosa tu jugalah dia guna untuk buat respirasi. Dapat 1 markah lagi. So tiada glukosa ditukarkan kepada kanji, maka hasil tanaman berkurangan. Jadi pelajar ni dapat 1, 2, 3, 4 tapi sebab markah ni 3, maka cikgu akan tulis max.
3. Budak ni dapat markah penuh. Jelas Okey, kita cek satu lagi jawapan pelajar. Jika penggunaan gas Q dan penghasilan gas T sama pada kadar yang sama, adalah pada kadar yang sama, ia akan mencapai titik pampasan. 1 markah. Pada titik pampasan, gas T cukup untuk memenuhi keperluan respirasi tumbuhan, manakala penghasilan gas Q cukup untuk memenuhi keperluan fotosintesis. So, pelajar dapat 1 markah je lah sebab dia tak jelas. Dia tak ikut formula cikgu. Apa keadaan titik pampasan? Proses, ceritalah fotosintesis sama kadar respirasi. So, bila sama, glukosa yang terhasil sama dengan glukosa yang digunakan. Jadi, kesan akibat dia tak ada glukosa. Jadi, hasil tanaman pun berkurangan. Jadi, pelajar ni dia kena berlatih lagi. Dia hanya dapat 1 markah je ni. Okey, jelas Okey. So, kita dah habis. Jadi, tugasan awak ialah awak kena salin. Kalau awak salah, awak buat pembetulan. Okey. So, kita jumpa balik hari Ahad minggu hadapan. Assalamualaikum.